الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ini adalah perjumpaan kita yang kedua dalam kelas Pahami Doa dan Zikir dalam Salat, di mana keutamaan kita dalam kelas ini adalah untuk kita mempelajari bacaan-bacaan doa dan zikir yang kita baca di dalam solat, agar kita boleh memahami apa yang kita baca, agar kita boleh sedar apa yang kita buat masa kita tengah solat. Solat tentunya adalah perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dikira, yang akan dihisab dari amalan seseorang itu pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka sesungguhnya dia orang yang beruntung dan berjaya. Jika solatnya rusak, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kecewa dan rugi. Tentu kita tak mahu di akhirat masuk dalam golongan orang-orang yang kecewa dan rugi. Kita mahu di akhirat nanti digolongkan bersama dengan orang-orang yang beruntung dan berjaya. Dalam hadis ini, kunci mendapatkan kejayaan dan keuntungan di akhirat adalah solat yang baik. Dan ayat Al-Quran yang menjadi panduan utama di dalam kelas ini adalah firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Orang yang mabuk dilarang untuk solat sebab orang yang mabuk tak sedar apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan. Maka jika kita solat dalam keadaan kita tak sedar, solat dalam keadaan kita tak tahu apa yang kita ucapkan, maka tak jauh beza antara keadaan kita dengan keadaan orang yang mabuk. Dalam pertemuan yang lepas, kita dah membahas tentang takbiratul ihram, perkataan pertama yang kita ucapkan di dalam salat, dan kita dah mula masuk dalam pembahasan doa iftitah, dan ada banyak pilihan untuk kita baca di dalam doa iftitah, sama ada di dalam salat fardu ataupun di dalam salat sunnah. Ada beberapa pilihan, ada bacaan doa iftitah yang ringkas, ada bacaan doa iftitah yang panjang, ada yang sederhana. Dan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama adalah bacaan doa iftitah yang sederhana. Dia tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Dalam pertemuan yang lepas, kita dah mempelajari bahagian pertama dari doa iftitah yang pertama. Doa iftitah yang pertama ini, ia diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat, baginda diam seketika sebelum membaca surah Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kau ucapkan ketika engkau diam antara takbiratul ihram dengan bacaan surah Al-Fatihah? Rasulullah menjawab, aku mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas.
Allahumma gsil khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Bahagian pertama dari doa iftitah ini, bahagian pertama dari doa iftitah ini itu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita dah mempelajarinya, kita dah kupas isi kandungannya, dan alhamdulillah kita dah hafal, betul? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma yang bermaksud ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini, antara aku, wa baina khataayaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku. Kama, seperti apa, sebagaimana, ba'atta, engkau telah jauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dengan barat. Perkataan masyrik bermaksud tempat atau masa terbit matahari. Al-maghrib bermaksud tempat atau masa terbenam matahari. Ia mudah untuk kita terjemahkan dengan maksud timur dan barat. Di antara pengajaran dari bahagian pertama doa iftidah yang pertama ini adalah memohon agar Allah jauhkan kita dari segala perkara yang boleh membawa kita kepada dosa. Pengajaran yang kedua yang juga kita telah kupas dalam pertemuan yang lepas adalah kita memohon agar Allah jauhkan dosa kita dari kita. Jauhkan antara kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maknanya Allah ampunkan dosa tersebut, Allah tutup dosa tersebut, Allah tidak hisab kita di akhirat ke atas dosa-dosa itu. Kita akan masuk pada bahagian yang kedua, doa iftitah yang pertama ini, yaitu Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Yang di sini terjemahannya, yang ada pada nota pun terjemahannya, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari nota kotoran. Itu yang kita akan kupas dalam majelis ilmu kita di petang hari ini. Kita akan kupas maksud dari Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Kita kupas sedikit demi sedikit. Pada doa ini ada perkataan yang berulang. Ada perkataan yang berulang, maksudnya yang telah kita jumpai pada bahagian pertama disebutkan kembali pada bahagian ini, yaitu perkataan Allahumma. Dan tentunya kita semua dah tahu, dah faham apa maksud perkataan Allahumma. Apa maksud Allahumma? Ya Allah. Maksud dari Allahumma adalah Ya Allah. Dan ini bagi kita sebagai orang beriman yang sentiasa berdoa kepada Allah, khususnya kita yang banyak mengamalkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita akan banyak mengucapkan Allahumma. Sehingga sudah menjadi satu kefarduan ke atas kita untuk faham apa maksud Allahumma. Dalam pertemuan yang lepas kita dah sebutkan bahwa dalam bahasa Arab kita boleh mengucapkan Ya Allah. Dalam bahasa Arab kita boleh mengucapkan Ya Allah. Tapi dalam ungkapan bahasa Arab lebih lazim, lebih cantik jika kita mengucapkan Allahumma. Allahumma bermaksud Ya Allah. Kemudian naqqini. Perkataan naqqini
Perkataan naqini kita boleh kupas, kita boleh bahagi menjadi dua perkataan, naqi dengan ni. Naqi dengan ni. Naqi dengan perkataan ni. Naqi ni. Dua perkataan. Di mana perkataan naqi bermaksud bersihkanlah. Bersihkan atau bersihkanlah. Ni bermaksud aku. Ni bermaksud aku. Dalam bahasa Melayu, perkataan aku sama ada dia sebagai subjek, predikat, objek tetap berbentuk aku. Dalam bahasa Inggris, perkataan ni jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia terjemahannya aku, tapi perkataan aku yang bermaksud I dalam bahasa Inggris adalah ana. Ana. Saya, aku. Sedangkan perkataan aku yang bermaksud me di dalam bahasa Inggris adalah ni. Dalam bahasa Melayu tak ada beza, semua diterjemahkan dengan maksud aku. Naqini, bersihkan aku. Naqini, bersihkan aku. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita. Allahumma, ya Allah, naqini, bersihkan aku. Okey, maaf. Ini perkataan naqini. Kemudian kita ada perkataan min. Ada perkataan min. Perkataan min. Min. Yang dah ikut kelas bahasa Arab tentu dah tahu apa maksud min. Min bermaksud dari. Perkataan min bermaksud dari. Dan perkataan min pada bagian ini disebutkan dua kali. Min khatayaya kama yunaqqas sabul abyadu min. Ini perkataan min, maka perkataan ini juga bermaksud dari. Min. Allahumma, ya Allah, naqi atau naqini. Dua perkataan pada naqini. Naqi bermaksud bersihkan, ni bermaksud aku. Bersihkan aku. Min, dari. Dan perkataan khatayaya adalah perkataan yang berulang juga. Telah disebutkan pada bahagian pertama doa iftitah ini. Di mana pada bahagian pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Berarti kita dah pelajari maksud dari perkataan khatayaya. Apa? Semua ada nota, semua dah tulis. Apa maksud khatayaya? Okey, maksud dari khatayaya adalah dosa-dosaku atau kesalahan-kesalahanku. Khatayaya bermaksud dosa, dosaku, dosa-dosaku, atau khatayaya bermaksud kesalahan-kesalahanku. Dosa-dosaku.
dosa-dosaku. Di dalam perkataan ini juga terkandung perkataan ku. Ku. Mana perkataan ku pada lafaz khotoyaya, dia adalah huruf ya. Huruf ya, huruf ya, huruf ya di akhir perkataan khotoyaya. Itu yang bermaksud ku. Dan huruf ya ini, jika dalam bahasa Inggris, dia yang bermaksud ni bermaksud me. Huruf ya yang kita tambahkan di akhir perkataan bermaksud my. Seperti pada perkataan ummi. Tambahkan huruf ya menjadi ummi. Bermaksud my mother. Yang bermaksud brother, tambahkan ya menjadi akhi. Berarti my brother. Yang bermaksud ayah, tambahkan huruf ya, abi, my father. So itu me ada pada ni, dan ini penting, yang ini penting nih sebab nanti banyak doa dalam sholat yang diakhiri dengan ni. Nanti kita ketika pelajari doa, duduk antara dua sujud misalnya, Rabbil firli, warham ni, wajbur ni, warfa ni. Semua ada ni. Ni yang bermaksud irhamni, rahmati aku. Oke. Allahumma naqqini, ya Allah, naqi, bersihkan, ni, aku, naqini, bersihkan aku, min, dari, khotoyaya, dosa-dosaku, atau kesalahan-kesalahanku. Kemudian ada perkataan kama, yang juga adalah perkataan yang diulang. Kita dah jumpai perkataan kama pada bahagian pertama doa iftitah ini. Kama, asal katanya ka dengan ma, seperti apa. Jika kita terjemahkan, boleh kita terjemahkan dengan maksud sebagaimana. Kama, sebagaimana. Sebagaimana. Yunaqqa. Yunaqqa. Perkataan yunaqqa bermaksud dibersihkan. Perkataan yunaqqa bermaksud dibersihkan. Kama yunaqqa, sebagaimana dibersihkan. Tadi naqi, bersihkanlah. Kama, sebagaimana. Yunaqqa, dibersihkan. As-thawbul abyad. As-thawbul abyad. Baju putih. As-thawbul abyad, baju putih. As-thawbul abyad, maksudnya adalah baju putih. As-thawbul abyad, baju putih. Perkataan yang bermaksud putih adalah abyad. Abyad, putih. As-thawb, baju. Thawb. Thawb, baju, pakaian, kain. Kemudian min, kita sudah tahu tadi maksudnya adalah dari. Ad-danas, perkataan ad-danas bermaksud noda. Perkataan ad-danas bermaksud kotoran. Perkataan ad-danas bermaksud noda, perkataan ad-danas bermaksud kotoran. Oke, dengan demikian ini
Yunaqqa, dibersihkan. Hi. Betul? Iya, betul. Ia adalah perkataan bermaksud he dan refer to as-thawbul abyad atau tepatnya it dalam bentuk maskulin. Oke. Ini yang kita kupas maksud dari bagian kedua dari doa iftitah yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma, ya Allah. Ini perkataan yang wajib tahu, wajib hafal. Sebab setiap hari kita ucapkan, setiap berdoa kita ucapkan Allahumma. Naqini. Ini bukan doa yang selalu kita baca, tapi jika kita memilih untuk membaca doa iftitah ini, maka kita kena faham. Naqini, naqi, ni. Naqi bermaksud bersihkan, ni bermaksud aku. Naqini, bersihkan aku. Min, dari. Min, dari. Khotoyaya, dosa-dosaku. Kesalahan-kesalahanku. Kama, sebagaimana. Yunaqqa, dibersihkan. Athawbul abyad, baju putih. Minad danas, dari noda, dari kotoran. Ada apa soalan berkaitan dengan perkataan yang ada pada bahagian doa ini? Tak ada? Okey, jika tak ada, maka saya kira semua faham maksud dari bahagian ini. Kita akan, yang hadir dalam Zoom meeting, ada apa-apa soalan berkaitan dengan lafaz ini? Okey, jika tiada, kita tengok di sini. Okey, ada? Puan? Tuan? Tak ada, tak ada. Okey, tak ada? Ini doanya. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Okey? Kita baca dulu. Saya baca, kemudian semua ikuti. Nanti kita akan ulang-ulang lagi agar kita hafal. Okey. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Okay, sekali lagi terakhir. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Okey. Kita terjemahkan bersama. Allahumma, apa maksudnya? Ya Allah, naqini, bersihkan aku. Min khotoyaya, kesalahan-kesalahanku. Kama, sebagaimana, yunaqqa, dibersihkan, as-saubul abyad, baju putih, minad danas, dari kotoran, dari noda. Itu terjemahan dari doa ini. Dan tentu pengajarannya adalah kita memohon agar Allah membersihkan kita dari dosa seperti bersihnya kain yang berwarna putih. Seperti bersihnya kain yang berwarna putih. Ini mengajarkan kepada kita, hakikatnya kita manusia terlahir dalam keadaan bersih seperti kain yang berwarna putih. Doa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dosa adalah kotoran yang akan menampal pada diri kita. Yang jika tidak dibersihkan dosa itu, maka dia akan menyebabkan hati kita menjadi gelap, hati kita jadi kotor. Untuk dosa tersebut dibersihkan, kita kena meminta kepada Allah agar Allah memberikan ampunan, agar Allah menutupi dosa kita, agar Allah membersihkan
dosa-dosa kita. Salah satunya adalah dengan beristighfar, meminta ampun, atau dengan meminta dibersihkan seperti yang ada di dalam doa ini. Oke, kita akan masuk kepada bahagian terakhir dari doa iftitah yang pertama ini. Pada bahagian terakhir, kita akan jumpai ada beberapa riwayat yang berbeza pada bahagian ini, tapi semuanya memberikan kesan makna yang sama. Ada riwayat yang berbunyi Allahumma gsilni, ya Allah basuhlah aku. Di sini Allahumma gsil khotoyaya, ya Allah cucilah dosa-dosaku. Bil ma'i wasalji wal barad. Pada sebagian riwayat yang lain bil ma'i wal baradi wasalj. Ada perbezaan susunan, tapi semua memberikan kesan, maksud, makna yang sama. Maka saya akan kupas ini, kita kupas bersama bagian akhir dari doa iftitah yang pertama ini. Oke, oke, ini dia. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Jika kita tengok doa iftitah ini, tentunya kita semua nampak ada perkataan-perkataan yang dah kita kupas dan perkataan-perkataan yang mudah untuk kita fahami. Oke, kita mulakan dengan perkataan Allahumma. Semua dah tahu apa maksud Allahumma? Ini maksud Allahumma. Ya Allah. Ini maksud Allahumma ya Allah. Kemudian kita jumpa untuk kali yang ketiga perkataan khotoyaya. Apa maksud khotoyaya? Dosa-dosaku atau kesalahan-kesalahanku. Jadi dia perkataan yang patutnya kita dah paham. Dosaku atau kesalahan-kesalahanku. Dosa-dosaku atau kesalahanku. Khotoyaya. Dan tadi dah kita ketahui bahwa perkataanku ada pada huruf ya. Apa-apa kata nama, kita tambahkan huruf ya di akhirnya, maka huruf ya itu bermaksud ku. Perkataan bait yang bermaksud rumah, tambahkan ya menjadi baiti, rumahku. Perkataan kitab yang bermaksud buku, tambahkan huruf ya, kitabi yang bermaksud kitabku, bukuku. Perkataan khotoya yang bermaksud dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan, tambahkan huruf ya menjadi khotoyai atau khotoyaya, dia bermaksud dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku. Kemudian di sini kita jumpai perkataan bi sama seperti bi yang kita jumpai pada ayat pertama surah Al-Fatihah, bismillah. Apa maksud bi? Dengan. Bi bermaksud dengan. Perkataan bi bermaksud dengan. Oke. Perkataan alma. Perkataan alma bermaksud air. Ada tapi susunannya lain. Itu susunannya lain yang dalam nota. Bisalji wal ma'i wal barad. Ada alma. Boleh macam itu. Maksudnya sama. Maksudnya sama, susunannya kan lain. Artinya bukan tak ada. Iya. Sebab bi bermaksud dengan, alma yang bermaksud
Perkataan al-ma yang bermaksud air. Alif lam bermaksud the, ma bermaksud the water, air. Kemudian salj, salj bermaksud salji, ya. Iya. Oke. Kemudian al-barad, al-barad dia boleh bermaksud ais. Perkataan al-barad boleh bermaksud embun. Oke. Oke, mungkin kita pernah nampak peristiwa terjadinya hujan ais, di mana ketul-ketul ais jatuh dari langit. Ketul-ketul ais dinamakan barad. Maka perkataan barad boleh diterjemahkan dengan maksud ais. Perkataan barad juga berasal dari perkataan yang bermaksud sejuk, maka ia pun difahami dengan maksud embun. Ais atau embun. Oke. Dalam doa iftitah ini ada perkataan igsil, perkataan igsil, perkataan igsil, perkataan ini bermaksud basuhlah, basuhlah, cucilah. Apa beza dengan naqi? Dia dua perkataan yang berbeza. Perkataan igsil bermaksud membasuh. Membasuh ini seperti ketika kita berwudu, kita basahkan air pada anggota tubuh badan kita, ya. Perkataan naqi yang bermaksud membersihkan, perkataan naqi yang bermaksud membersihkan atau menyucikan, perkataan naqi dia berbeza dengan perkataan irsil. Irsil mesti dengan menggunakan cecair. Irsil mesti dengan menggunakan cecair. Maka dalam ayat Al-Quran yang Allah menyuruh kita untuk berwudu, Allah menggunakan perkataan ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mahu bangkit untuk salat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kamu. Membasuh mesti menggunakan cecair, mesti menggunakan air. Oke. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Itu pada sebagian riwayat bis salji wal ma'i wal barad. Susunan bertukar tapi perkataan yang sama. Ada bi yang bermaksud dan, ada ada bi yang bermaksud dengan, bi bermaksud dengan, wa bermaksud dan ada perkataan al-ma, as-salj dengan al-barad. Oke. Jika kita dah faham ini perkataan yang ada di dalam doa iftitah ini, Allahumma ya Allah, igsil, basuhlah, cucilah, khotoyaya, dosa-dosaku, bilma'i, dengan air, wassalji, dengan salji, wal barad, dan juga embun atau ais. Ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan perkataan? Boleh tukar. Boleh guna susunan ini, boleh guna susunan yang ada pada nota. Nota yang PDF, seingat saya susunannya sama dengan apa yang ada di sini. Nota yang lama, nota yang dalam buku, susunannya berbeza. Bisalji wal ma'i wal barad. Dengan salji, air, dan embun. Susunannya berbeza, tapi tiga perkara yang sama yang disebutkan. Oke. Dalam doa iftitah ini, ya Kak? Dia doa ataupun satu doa? Dia satu doa.
Ini satu doa yang kita kupas menjadi 3 bahagian. Artinya, jika kita mau baca dalam sholat, jika kita dah hafal ketiga-tiganya, kita baca semua sebagai satu doa iftitah. Jika kita tak lagi hafal, baru hafal bahagian yang pertama, boleh kita baca bahagian yang pertama sahaja. Dah hafal bahagian yang kedua, tambah lagi yang pertama dengan yang kedua. Jika dah hafal ke semuanya, maka kita baca ketiga-tiganya sebagai satu bacaan doa iftitah. Ini adalah satu doa iftitah. Sekarang kita kupas kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam doa iftitah yang pertama, bahagian yang ketiga nih, Allahumma ya Allah, ighsil, basuhlah, cucilah, khotoyaya, dosa-dosaku, bilma'i, dengan air, wassalji, dan salji, wal barad, dan ais ataupun embun. Sekarang soalannya adalah, bagaimana dosa dibasuh dengan air? Bagaimana apa pengajaran dosa dibasuh dengan air? Sekarang kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kita perlu tahu maklumat ini. Kita perlu mengetahui pintu-pintu ampunan. Kita perlu mengetahui pintu-pintu ampunan agar kita faham doa iftitah ini. Pintu-pintu ampunan. Abwabul maghfirah. Pintu yang pertama adalah taubat. Ini pintu ampunan yang pertama. Bertaubat kepada Allah. Kita ada dosa, kita ada kesalahan, kita bertaubat kepada Allah. Itu pintu ampunan yang pertama. Itu pintu ampunan yang besar. Apapun dosa, jika kita datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mesti Allah berikan ampunan. Ini pintu yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istighfar. Duduk di sana ya. Istighfar, ini istighfar. Istighfar. Apa maksud istighfar? Istighfar, meminta ampun kepada Allah. Istighfar maksudnya meminta ampun. Ini pintu ampunan yang kedua. Ya Allah, ampunilah aku, itu istighfar. Rabbighfirli, itu istighfar. Astaghfirullah, itu istighfar. Apa-apa lafaz yang terkandung di dalamnya memohon keampunan, itu adalah istighfar. Pintu ampunan yang ketiga adalah amal saleh. Maksudnya adalah semua perbuatan baik, segala perbuatan baik. Segala perbuatan baik. Apa contoh perbuatan baik? Contoh perbuatan baik, sholat. Berarti sholat boleh menjadi pintu ampunan. Contoh perbuatan baik, membaca Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran boleh menjadi pintu ampunan. Contoh perbuatan baik, bersedekah. Berarti bersedekah boleh menjadi pintu ampunan. Contoh perbuatan baik, membantu orang lain. Berarti membantu orang boleh menjadi pintu ampunan. Contoh perbuatan baik, berpuasa. Berarti puasa boleh menjadi pintu ampunan.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, pintu-pintu ampunannya. Pintu ampunan yang keempat adalah musibah. Musibah, bencana, kesusahan. Ampunan yang keempat, musibah, bencana, kesusahan, malapetaka, penyakit. Oke. Satu dan dua, ini sangat dekat makna dia. Taubat dengan istighfar. Taubat dengan istighfar. Kita bertaubat, bezanya taubat ini lebih lengkap. Taubat, ia dimulakan dengan menyesal, ya, sedar akan dosa, menyesal, meminta ampun dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Itu taubat, sedangkan istighfar adalah perkataan yang di dalamnya terkandung permohonan keampunan kepada Allah. 3 dengan 4 yang kita nak kipas adalah 3 dan 4 nih. Dari 3 dan 4, mana satu yang kita mahu untuk Allah jadikan kepada kita pintu ampunan? Adakah amal soleh atau musibah? Amal soleh. Adakah kita mahu diberikan pilihan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau aku berikan ampunan tapi engkau terlanggar kereta. Jika diberikan seperti itu kita takut. Ampunan tapi jalannya adalah sesuatu yang berat. Maka kita tidak mahu perkara ini. Kita tidak mahu yang keempat ini. Tapi kita yakin apabila benda ini terjadi, Allah mesti akan berikan keampunan. Iya, kita tidak boleh mengharapnya. Kita tidak boleh mengharapkan musibah, bencana, dan kesusahan. Tapi jika ia terjadi, maka ia adalah pintu ampunan. Sekarang, berarti jika tidak yang keempat, yang kita harapkan adalah amal soleh. Kalau orang menzalimi kita, berarti kita terkena kesusahan, tertimpa satu perkara yang buruk disebabkan orang lain, maka apa yang menimpa kita itu adalah bahagian dari jalan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Adapun orang yang menzalimi kita, apa yang dia lakukan adalah jalan untuk dia mendapatkan dosa dan kemurkaan Allah. Bagi kita segala musibah adalah jalan untuk mendapatkan keampunan. Oke. Segala perbuatan baik. Kita kembali kepada doa yang tengah kita pelajari. Oke. Ada soalan berkaitan dengan apa perbezaan antara taubat dengan istighfar. Istighfar hanya perkataan. Istighfar adalah perkataan. Istighfar adalah kita meminta ampunan kepada Allah dengan mengucapkannya kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Astaghfirullah, yang bermaksud aku meminta ampun kepada Allah. Atau Rabbi firli, yang bermaksud Tuhanku ampunilah aku. Itu adalah istighfar. Sedangkan taubat dimulakan dengan kesedaran, sedar telah buat dosa. Tahu bahwa benda ini adalah benda yang salah. Betul, tapi maksudnya adalah kita boleh beristighfar tanpa ada dosa yang kita buat. Taubat boleh terdiri dari perkara utama yaitu sedar, menyesal,
meminta ampun dan berazam untuk tidak mengulanginya. Itu taubat. Oke. Spesifik dosa kalau curi. Oke. Tapi kita harus taubat. Oke. Ada soalan berkaitan dengan sholat taubat, tapi taubat ini lebih luas dibandingkan dengan sholat sunat taubat. Taubat adalah satu keadaan di mana kita kembali kepada Allah. Sama ada diiringi dengan sholat taubat ataupun tidak. Taubat itu adalah satu yang lebih luas dibandingkan dengan sholat. Sholat taubat itu dia bahagian dari cara untuk kita meminta ampun. Dia bahagian dari cara untuk kita meminta ampun. Cara untuk minta ampun boleh dengan mengucapkan istighfar, memperbanyak mohon ampun. Oke. So, itu perbezaan antara taubat dengan istighfar. Tadi kita dah kupas, ada jalan-jalan pintu-pintu ampunan yang lain, ada amal saleh, ada musibah. Maka ketika tadi saya tanya, adakah kita mahu dapat musibah? Jawabannya tidak. Kenapa? Sebab ini bagi kita ia adalah jalan yang susah bagi kita untuk mendapatkan keampunan. Ada jalan yang mudah, yaitu dengan melakukan amal kebaikan, amal saleh. Maka di sini pengajarannya seperti itu. Oke. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, cucilah, basuhlah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan air, dengan salji, dengan barat. Maksudnya adalah, ya Allah, ampunilah aku dengan jalan yang mudah, dengan easy way, bukan dengan jalan yang berat. Artinya jangan kita meminta, ya Allah, hapuslah dosa-dosaku dengan kemalangan. Ya, jangan berdoa seperti itu. Doalah kepada Allah, ya Allah hapuslah dosaku dengan benda-benda yang ringan, air, salji, ais, benda yang menyejukkan, benda yang menyeronokkan, bukan benda yang menyusahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, air atau salji atau ais adalah alat yang kita gunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk berwudu. Dan kita semua tahu bahwa orang yang berwudu adalah orang yang melakukan perbuatan baik. Dengan dia berwudu, maka wudu tersebut, amalan tersebut boleh menghapuskan dosa. Amalan tersebut boleh menghapuskan dosa kita. Allahumma ghsil khotoyaya, maka pengajarannya pada kita ada dua. Kita meminta agar Allah mengampuni dosa kita dengan jalan yang mudah, yaitu dengan amal kebaikan, dengan perkara yang menyeronokkan, bukan dengan perkara yang susah. Kita minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita dengan cara yang bagaikan kita minum air. Maknanya kita berpuasa, tak buat benda apapun, Allah ampuni dosa kita. Kita sholat, Allah ampuni dosa kita. Dan yang kedua adalah air, salji, ais adalah bahan yang kita gunakan untuk berwudu. Dan kita tahu wudu adalah di antara amal kebaikan yang menjadi jalan untuk kita diampuni dosa. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan apabila seorang hamba berwudu, maka dosa-dosa akan keluar dari wajahnya. Dosa-dosa akan keluar dari tangannya. Artinya dosa tersebut akan menetes bersamaan dengan air wudhu yang kita basuhkan kepada anggota wudhu kita. Itu pengajarannya. Dan inilah. Kita mohon agar Allah hapus dosa kita dengan cara yang mudah, bukan dengan cara yang
susah, bukan dengan cara yang berat bagi kita. Oke, kita baca bagian yang ketiga ini, bagian yang terakhir ini. Boleh ikuti saya. Allahumma gsil. Allahumma gsil. Allahumma gsil. Khatayaya. Bil ma'i. Wassalji. Wal barad. Allahumma gsil. Khatayaya. Bil ma'i. Wassalji. Wal barad. Allahumma gsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Oke, apa maksud Allahumma? Ya Allah, igsil, basuhlah, bersihkanlah, cucilah khatayaya, dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, wassalji, salji, wal barad, dan embun atau dengan ais. Artinya kita mohon agar Allah bersihkan kita dari dosa dengan cara yang mudah, bukan dengan cara yang susah, dengan air, bukan dengan api neraka, dengan air, bukan dengan kemalangan, dengan air, bukan dengan penyakit yang menyusahkan. Oke. Itu doa iftitah yang pertama. Doa iftitah yang pertama. Oke, boleh kita baca doa iftitah yang pertama ini sejak dari awalnya. Oke. Kita baca, boleh ikuti saya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sekali lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma gsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Oke, ini doa iftitah yang pertama, pilihan yang pertama. Jika kita hafal ini, baca ini, jika kita hafal lagi, hafalkan, pahami, kemudian baca. Jika dah memang tak ada kuasa untuk menghafalnya, kita boleh pilih doa iftitah yang lain. Dan kita akan masuk pada doa iftitah yang kedua. Doa iftitah yang kedua. Nah, semua dari Nabi, semua dari Nabi. Maknanya, ia adalah pilihan. Semua doa kebanyakan dari Nabi, dan kita diberikan pilihan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nabi baca yang mana satu? Nabi baca ikut yang Nabi nak baca.
Dan selalunya Nabi rahasiakan apa yang dia baca. Dia hanya memberitahu kepada kita, boleh baca ini, boleh baca itu, boleh baca yang lain. Oke. Ini doa iftitah diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia menjadi khalifah, dia tahu bahwa dalam masyarakat Islam pada masa dia menjadi khalifah, banyak orang yang baru masuk Islam dan juga banyak generasi baru umat Islam. Sebagian dari mereka adalah anak-anak kepada sahabat, sebagian dari mereka adalah orang luar kawasan yang hijrah ke Madinah, baru masuk Islam, sebagian dari mereka adalah orang asing yang masuk Islam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengambil kesempatan sholat Jumat untuk mengajarkan bacaan-bacaan dalam sholat. Jadi ketika khutbah Jumat, Umar ambil kesempatan itu untuk mengajarkan doa-doa dalam sholat. Artinya contohnya dalam Jumat sekarang dia akan ajarkan bacaan doa iftitah. Kemudian dalam Jumat yang lain dia akan ajarkan bacaan sholat yang lain. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Umar bin Khattab. Ketika itu dia membaca perkataan-perkataan ini secara zahar. Artinya dia mengucapkannya dengan suara yang orang boleh dengar. Orang boleh dengar, orang boleh mengikutinya perlahan, dan orang boleh menghafal dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Doa iftitah ini berbunyi, Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Maknanya, ini adalah pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Okey. Terjemahan ringkasnya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, namamu penuh dengan berkah. Maha tinggi Engkau, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Itu terjemahan ringkasnya. Kita akan tengok. Subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Ia doa iftitah yang dilazimi oleh sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab. Tentunya Umar mempelajari doa dan cara solat dari Rasulullah SAW. Bacaan iftitah yang diajarkan oleh Umar kepada jamaah yang solat bersama dengannya. Dalam doa iftitah ini ada puji-pujian kepada Allah dan mengesahkan Allah. Ia boleh kita bahagi doa iftitah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Subhanakallahumma wa bihamdik. Yang pertama adalah Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini dia. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanaka. Kita mulakan dengan perkataan subhanaka. Perkataan subhanaka terdiri dari 2 perkataan. Subhanaka. Yang pertama adalah subhana, tambah dengan perkataan ka. Subhana bermaksud maha suci. Subhana bermaksud maha suci. Ka bermaksud engkau.
Subhanaka. Maha suci engkau. Jika perkataan ka kita tukar kepada perkataan Allah, maka dia akan jadi Subhanallah. Maha suci Allah. Jika perkataan ka kita tukar kepada Rabbi, yang bermaksud Tuhanku, dia akan menjadi Subhana Rabbi. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana bermaksud maha, maha suci. Ka bermaksud engkau. Kemudian di sini ada perkataan Allahumma yang semua hadir dalam kelas ini dah hafal, tahu apa maksud Allahumma. Apa maksud Allahumma? Ya Allah. Ustaz, Okey, Puan? boleh tanya soalan? Boleh? So, Maha Suci tu, the word suci tu, boleh elaborate lagi? Suci from, Okey, itu insya-Allah kita what akan does it kupas. actually mean? Kita akan kupas perkara itu, Puan, insya-Allah. Okay. Jadi, maksud perkataan suci di situ. Okey. Subhanaka terdiri dari dua perkataan. Subhana yang bermaksud suci, bersih, maha suci. Ka bermaksud engkau. Jika perkataan ka pada doa yang lain kita tukar kepada perkataan Allah menjadi Subhanallah bermaksud maha suci Allah. Allahumma bermaksud ya Allah. Kemudian wa bihamdik. Kupas di sini perkataan wa bihamdik. Wa bihamdik. Ada wa, apa maksud wa? Apa? Dan. Semua dah tahu maksud wa adalah dan. Bi, apa maksud bi? Bi dengan, betul? Bi dengan. Berarti dah berulang perkataan bi, tadi ada bi, bil ma'i bi bermaksud dengan. Hamd, ha mim dengan dal. Hamd, pujian atau memuji. Ha mim dal, hamd bermaksud pujian, atau memuji. Hamd, pujian atau memuji. Dan ka, apa maksud ka tadi? Subhanaka, ka, engkau. Ka bermaksud engkau. Ini sama engkau. Ka bermaksud engkau, kamu, mu. Wa bihamdik, wa dan. Bi dengan. Hamd, pujian atau memuji. Ka, kamu atau engkau. Wa bihamdik, dan dengan memujimu. Dan dengan memuji engkau. Dan dengan memuji engkau. Jadi sekarang semua perkataan dalam bahagian pertama ini kita dah faham. Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma, ya Allah. Wa bihamdik, dan dengan pujian engkau. Dan dengan memujimu. Okey, jika kita dah faham itu, maka kita kupas makna yang terkandung di dalam Subhana, maha suci. Allah maha suci. Kita kupas makna yang terkandung di dalam maha suci. Apa maksud Allah maha suci? Maha suci Allah. Maksudnya adalah Allah suci daripada
segala sifat Allah suci, Allah maha suci dari segala sifat yang buruk. Yang ada pada Allah adalah sifat-sifat yang mulia. Allah maha besar, Allah maha tinggi, Allah maha agung, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Itu semua sifat-sifat Allah. Allah maha suci dari sifat-sifat yang buruk. Maka bukan menjadi sifat Allah rendah, bukan menjadi sifat Allah lupa, bukan menjadi sifat Allah takut, bukan jadi sifat Allah tidur, mengantuk. Itu semua sifat-sifat yang buruk, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, maha suci dari segala sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Kemudian juga di antara maknanya, maha suci Allah Allah maha suci daripada perbuatan yang buruk. Allah maha suci dari segala perbuatan yang buruk. Allah tidak menzalimi hambanya. Allah tidak menipu. Allah tidak melupakan apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Maha suci Allah. Makna yang ketiga, maha suci Allah tentunya ia ajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Oke. Oke. Jika kita ringkaskan apa yang poin yang tadi kita tulis, maka maha suci Allah dari segala aib dan kekurangan, dari segala sifat-sifat yang buruk, dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang sempurna. Oke, wa bihamdik, dan dengan memujimu, artinya segala pujian adalah milik Allah. Segala pujian adalah milik Allah. Oke, kita boleh hafalkan bahagian pertama dari doa iftitah yang kedua ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Apa maksud subhanaka? Maha suci engkau. Allahumma. Allah. Wa bihamdik. Dan dengan memujimu. Dan dengan memujimu. Atau dan dengan pujian untukmu. Dan dengan pujian untukmu. Ini dua di antara pengajaran dari doa iftitah ini. Kemudian tabarakasmuk. Tabarakasmuk.
Tabaraka dengan ismuka. Oke, kita tulis, kita kupas bagian ini. Tabaraka ismuk. Tabaraka ismuk. Perkataan tabaraka, perkataan tabaraka ya boleh kita terjemahkan dengan maksud maha berkah, maha berkat. Maha berkat. Berkat ataupun dalam bahasa Arab al-barakah. Al-barakah. Maha berkat. Berkat berasal dari perkataan barakah. Barakah maksudnya adalah bertambah kebaikan. Ya. Jadi jika kita dengar ungkapan semoga Allah memberkati rizki, maksudnya adalah semoga Allah menambahkan kebaikan pada rizki. Semoga Allah memberkati engkau, semoga Allah menambah kebaikan padamu. Barakah. Perkataan barakah ini yang kita ucapkan dalam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Wa bermaksud dan, ba, ro, ka, tuh. Di sini ada tak marbutah, di sini ada alif dengan ta. Yang masuk dalam kelas bahasa Arab tahu apa fungsi alif dengan ta di sini? Plural. Maka barakatuh dan keberkatan-keberkatannya. Ya, berarti banyak keberkatan. Apa maksud barakah? Bertambah kebaikan. Tabarakasmuk. Oke. Tabaraka bermaksud maha berkat. Artinya bertambah kebaikan. Ismuka. Ismuka. Perkataan ismuka bermaksud namamu. Namamu. Ismuka bermaksud namamu. Terdiri dari dua perkataan, ism dengan ka. Apa maksud ka? Itu yang tadi dalam doa iftitah sebelumnya. Ka bermaksud engkau. Ya, dalam bagian yang pertama tadi subhanaka. Subhanaka. Ka bermaksud engkau. Maka ismuka bermaksud nama engkau, namamu. Tabarakasmuk. Bertambah kebaikan, namamu. Namamu bertambah kebaikan. Namamu bertambah berkat. Namamu, ya Allah, bertambah berkat. Apa nama Allah? Banyak nama Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Itu nama-nama Allah. Namamu maha berkat. Namamu bertambah kebaikan. Di sini pengajarannya, nama Allah bertambah berkat, kita ringkaskan pada banyak keberkahan pada nama Allah. Banyak kebaikan, bertambah kebaikan pada nama-nama Allah. Apa maksud bertambah kebaikan pada nama-nama Allah? Boleh
Tulis ini dulu, banyak keberkahan, banyak keberkatan pada nama-nama Allah, dan maksud keberkatan adalah bertambah kebaikan. Oke, keberkatan nama Allah. Keberkatan nama Allah. Yang pertama, kita boleh mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Kita boleh mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nama Allah tidak menipu. Nama Allah tidak menipu. Nama manusia boleh menipu. Nama manusia boleh menipu. Nama banyak. Ada orang bernama Muhammad. Maksudnya orang yang terpuji. Patutnya akhlaknya terpuji. Tapi adakah semua orang yang bernama Muhammad akhlaknya betul? Tak berarti namanya mengelirukan. Nama mengelirukan. Ada orang bernama Abdullah. Patutnya kita dengar nama Abdullah Muslim mesti ini. Tapi ada banyak case yang nama Abdullah tapi bukan orang Islam. Nama Abdullah tapi bukan orang Islam. Atau nama-nama Nabi. Kita dengar nama Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Jika dalam masyarakat kita, ini mesti orang Islam nih. Tapi jika kita pergi ke negeri Arab, dengar nama Ibrahim, boleh jadi Islam, boleh jadi orang Yahudi, boleh jadi orang Kristen. Sebab nama manusia boleh mengelirukan. Sedangkan nama Allah tidak mengelirukan. Nama Allah adalah Ar-Rahman. Maka itulah sifat Allah. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pengasih. Jika kita tahu nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Itulah Allah. Allah Maha Pengampun. Dia tidak akan memiliki nama itu, melainkan dia adalah pengampun. Allah memiliki nama Al-Aziz yang perkasa. Maka dialah Allah yang perkasa. Kita boleh mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Maka dari nama Allah kita mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, kita berdoa dengan menyebut nama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, serulah dia, berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu kita berdoa dengan menyeru nama-nama Allah. Jika kita menyeru Allah dengan nama-nama Allah, maka besar harapan kita untuk dikabulkan doa kita. Itu keberkatan nama Allah. Yang ketiga, amal perbuatan bertambah kebaikan jika kita mulakan dengan nama Allah.
Amal perbuatan akan bertambah kebaikan jika kita mulakan dengan Bismillah. Sebelum memulakan apa-apa kebaikan, doa yang paling ringkas adalah dengan membaca Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ini diantara keberkatan, kebaikan dari nama-nama Allah. Tabarakasmuk. Tabarakasmuk. Dan yang terakhir, pada doa iftitah yang kedua ini, wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Yang terjemahannya adalah Maha tinggi engkau, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Maha tinggi engkau, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain engkau. Allah maha tinggi, tiada yang patut disembah melainkan Allah. Ini kita akan kupas. Wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Wa. Oke, kita mulakan dari yang mudah dulu. Semua tahu maksud dari wa. Apa maksud wa? Dan di sini pun ada wa. Wa juga bermaksud dan. Kemudian kita dah tahu apa maksud ka. Ka. Subhanaka. Ka bermaksud engkau. Engkau atau mu. Engkau. Kemudian di sini pun ghairuk. Engkau. Oke, wa. Ta'ala jadduk. Ta'ala, perkataan ta'ala, ta'ala bermaksud tinggi, tinggi. Ta'ala bermaksud tinggi. Dia boleh juga bermaksud naik, tapi tak tepat jika kita terjemahkan dengan maksud naik. Dia bermaksud tinggi. Ta'ala. Kemudian jad. Jad bermaksud keagungan. Keagungan atau kemuliaan. Artinya, wa ta'ala jadduk, dan tinggi keagunganmu. Dan tinggi keagungan engkau. Jad, keagungan. Kemuliaan. Wa ta'ala jadduk, dan tinggi keagungan engkau. Oke. Dalam bahasa Arab pertuturan, kita sering mendengar perkataan ta'ala, ta'al. Ta'al, makna asal dari perkataan ta'al artinya naik, 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 ta'al. Perkataan ta'al bermaksud naik, meninggi. Ini makna asal dia, ta'ala artinya tinggi. Ta'ala jadduk, wa bermaksud dan, ta'ala bermaksud tinggi, jad bermaksud keagungan atau kemuliaan, dan ka bermaksud engkau. Dan tinggi keagunganmu, dan tinggi keagungan engkau. Wa bermaksud dan, la apa maksud la? La bermaksud tiada, tiada, ilah, Tuhan, ghairuk, ghair bermaksud selain. Ka bermaksud engkau. Wala ilaha ghairuk, dan tidak Tuhan dan tiada Tuhan ghairuka selain engkau. Wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan melainkan engkau, tiada Tuhan selain engkau. Perkataan ghair sama makna dengan perkataan illa.
Maka jika kita tukar dalam pertuturan, wala ilaha illaka. Betul, selain engkau. Dan tiada Tuhan illa, melainkan engkau. Atau illa selain atau melainkan, kecuali, ghair dengan illa, dia dalam konteks ini maksudnya sama. Oke. Wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kita baca ini. Wa ta'ala jadduk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Oke, wa bermaksud dan, ta'ala bermaksud tinggi, jadduka keagungan engkau, wala dan tiada, ilaha Tuhan, ghairuka selain engkau. Ada apa persoalan berkaitan dengan perkataan yang ada di dalam doa iftitah ini? Jika tidak, kita kembali ke sini. Wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha tinggi engkau, atau maha tinggi keagunganmu. Maha tinggi engkau, atau maha tinggi keagungan engkau. Kebesaran engkau. Kemuliaan engkau. Wa la ilaha ghairuk. Dan tiada Tuhan melainkan engkau. Oke, ini dia doa iftitahnya, doa iftitah yang kedua. Boleh kita baca dalam sholat fardu, boleh kita baca dalam sholat sunnah, sebagai ganti yang pertama. Yang pertama tadi, pilihan yang pertama, ini pilihan yang kedua. Oke, kita baca bersama, kita ulang beberapa kali, agar kita boleh hafal. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tabarakasmuk. Tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa ta'ala jadduk. Lanya kena baca panjang. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Maknanya ini pilihan yang kedua doa iftitah. Contohnya lepas solat, lepas takbiratul ihram, lepas Allahu Akbar, kita boleh membaca Subhanakallahumma wa bihamdik. Tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah. Atau kita gunakan pilihan yang pertama tadi, lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Kemudian diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah. Oke, setakat ini dah dua doa iftitah. Oke,
tu sambung yang pertama tu yang satu. Hmm? Yang pertama. Oke. Ada soalan, bolehkah kita gabungkan kedua doa iftitah ini? Doa iftitah adalah pilihan semua doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, boleh kita baca keseluruhannya. Tapi pengajaran yang paling utama adalah Nabi berikan pilihan, maknanya agar kita tak susah, kita pilih mana satu yang senang untuk kita hafal. Artinya boleh kita baca semua, tapi nantinya susah kita nak istiqamah, sebab ada masa yang kita selalunya kita kena baca doa yang ringkas. Maka lebih utama untuk kita baca doa yang ringkas dibandingkan dengan kita baca yang panjang dan banyak, tapi tidak istiqamah. Ya. Nak dibaca semua boleh, nak dibaca semua hukum asalnya adalah boleh. Hmm? Hmm? Lepas tu yang nombor satu ni saya paling atas. Oke. Soalannya lain, tambah lagi. Doa iftitah ini lebih ringkas dari yang pertama. So dibaca ini, kemudian ditambah dengan bahagian yang pertama sahaja dari doa iftitah yang pertama. Dia adalah doa yang baik, boleh dibaca, tapi tiada tuntutan untuk melakukan itu. Ya, maknanya contoh kita baca subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk Allahumma ba'id baini wa baina khothayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Artinya satu doa iftitah ditambah dengan 1/3 dari doa iftitah yang pertama. Konten maknanya betul, tak ada kesilapan pada doa yang kita baca. Tapi tiada tuntutan untuk kita melakukan itu yang pertama. Dan yang kedua, artinya kita dah membaca satu doa yang lengkap, sudah tidak perlu lagi kita menyusahkan diri untuk tambahkan lagi dengan doa yang kita belum hafal sepenuhnya. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita akan sambung lagi dalam pertemuan akan datang. Ada soalan, Puan, Ya, yang ada. dalam meeting? Ya, Ustaz, kalau antara kita dalam solat kita between action kan, between kita rukuk, kita nak naik ke diri, between the actions lah of solat tu, um, kita ada, selain dari kita baca apa yang um, yang 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 Ustaz ajak dulu, kita boleh add all this versions of this, macam subhanakallah subhanakallah wa bihamdik, for instance, and, lepas kita baca Allahu Akbar, lepas tu kita baca subhanakallah wa bihamdik, for instance, boleh? Adakah soalannya berkaitan dengan bangkit dari ruku Oh, atau between actions lah, between tiap-tiap actions or solat kan? tidak. Maksudnya Tak boleh. bangkit dari ruku kemudian pada perbuatan yang lain dalam salat tidak. Apa yang kita pelajari ini dia hanya kita baca pada permulaan solat selepas takbiratul ihram. Okay. Dia adalah doa iftitah sahaja. Okay. Doa iftitah sahaja. Maknanya nanti masa bangkit dari sujud yang pertama kita mengucapkan Allahu Akbar, pada rakaat yang kedua kita tak baca lagi ini. Ini hanya kita baca pada rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram. Okay. Jika dibaca pada keadaan yang lain, dia tidak tepat, tapi solat tidak batal. Kenapa solat tidak batal? Sebab tidak melakukan perkara yang membatalkan solat. Tidak tepat karena dia bukan zikir untuk keadaan itu. Dia adalah zikir untuk dibaca di dalam iftitah. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Oke.
Bolehkah kita baca doa di luar solat? Doa apa saja boleh kita baca di luar solat jika kita nak berdoa. Jika kita mau berdoa kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. So kita dah faham maknanya, kita nak berdoa bila-bila masa boleh. Tapi yang terbaik doa tadi dibaca di dalam solat. Yang terbaik dibaca di dalam solat lepas takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah. Okey, wallahu taala a'la wa alam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Baca wabarakatuh. apa? Terima kasih Ustaz. Okey puan, terima kasih. Okey, syukran jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Tak wajib kan baca doa. Doa iftitah tak wajib. Doa iftitah tak wajib dibaca. Dia sunnah untuk dibaca.